Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Sulaiman, selaku pengurusi majlis yang saya muliakan, Abang Haji Kamaruddin Harun, pengurusi gerak Gombak, Husnal, Ketua Gombak Sejahtera, sama Saudara Mazlan Tembalan, NGO Gombak Sejahtera, pimpinan cabang BKR Gombak, orang lama, Tuan Haji Bakar Ninggal, bekas timbalan ketua, sebut nama diri di mana? Ni Haji Bakar Ninggal ni timbalan ketua cabang BKR Gombak yang pertama. Ketua dia Azmit, dia timbalan. Hari ni ramai pimpinan, orang lama, Ibn Asma, Profesor Syu'ib daripada Perak, Datuk Zaim Kedah, kawan daripada Johor, Darah Misuddin, bekas ketua pemuda Penang, BKR pun ada. Ramailah hadirin-hadirat yang saya muliakan. Saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana kita sempat bersama-sama pada malam ini. Ini saudara Pegat Muhammad Noor, orang Keno, orang Gapat Azmin, orang Kuat Kelanggit. Pak Abu, sila. Yang berhormat Sa'adi Sungit, Ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang, sampai paman saya. Ini betul-betul pakcik ni. Saudara paman, pakcik saya. Sila. Saudara yang saya muliakan, saya hari ini pertamanya saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada kawan di Gombak. Kita bagi laluan pada YB Pak Abu. Otai pun ada, Kak Salma, Nasir, Pakcik Kuradi. Sila memang tahu. Saya pertama ucap terima kasih. Sekarang YB Sa'adi sendiri sampai, isterinya lama sama kami sama IC dulu bersama 6 bulan, satu dom tu untuk 10 orang, saya dengan dia 2 orang ni. Saya tengok dia tengok saya. Main pingpong lama boring sebab taktik dia tahu taktik saya tahu taktik dia. Dah berdua, duduk berdua, tapi tak ada apa-apa lah, kita okey. Saya ucap terima kasih. Sebab ini bukan sebarang tempat, ini Kelanggit. Ini tempat bermulanya Azmin Ali. Saya kali akhir saya sampai Kelanggit ni masa arwah bonda beliau meninggal. Kembali arwah saya hadir. Sebelum tu saya banyak kali hadir Kelanggit. Don Hulu Kelang, yang bukan asing bagi saya. Ini tempat Azmin. Tetapi tengoklah saudara, ya, yang di depan ini semua orang lama. Kalau Haji Kamaruddin ni orang Gombak semua tahu. Orang hero kampung Nakhoda. Kalau di Kelang tu, kalau tahu sebut kampung jauh Sungai Kandis, orang tahu hebat. Kalau Gombak ni antara kampung-kampung hebat, kampung Nakhoda. Ini orang ni. Ya, Tuan Husnal, Mazlan, Keno, Begat Muhammad Noor, anak kepada pengarah filem tersohor Malaysia, arwah Saleh Ghani. Ini semua orang-orang kuat Gombak hadir pada malam ini di sini di Kelanggit dengan semangatnya luar biasa. Saya banyak round satu Malaysia, tak ramai yang nak bangun buca. Gombak berapa orang bangun buca? Itu sebab dia nak bagi laluan kat saya dekat YG. Lepas ni kalau tidak tu sejam dah selesai. Jadi makna dia apa saudara? Maknanya ini petanda buruk bagi Azmin Ali. Itu petanda. Dia boleh kumpul ribu orang petang tadi. Dia boleh kumpul ribu orang petang tadi. Cara dia kumpul lah. Kita bukan tak tahu cara dia kumpul, nak tahu tanya sebenarnya petang.
Ini semua yang tukang kumpul Azmin Ali itu. Jangan dia kumpul orang, dia kumpul ribu. Tetapi percayalah saudara, puluhan, ratusan yang hadir dan muka-muka yang hadir hari ini, malam ini jauh lebih kuat, lebih hebat, dan akan memberi tamparan lebih hebat kepada Azmin Ali. Mana? Memang hari ini dia nampak hebat. Dia tunjuk hebat, kumpul ribu, macam-macam NGO, istihar pula. Sepatilah satu hal kemudian. Tetap hebat, memang hebat. Azmin ini memang hebat. Hebat apa? Hebat bodek bos. Hari ini dia bodek Muhyiddin Yassin. Kita nak dengar pun macam nak pingsan. Orang yang tak bisa dengar boleh muntah. Punya bodek Muhyiddin Yassin. Muhyiddin ingat sikit. Azmin Ali dia bodek sampai masa dia kanak, dia beranak. Hari ini dia bodek Muhyiddin. Sebelum ini dia bodek siapa? Anwar Ibrahim. Bos dia dulu, bos saya lah. Cara dia jaga Anwar Ibrahim ni, yang kita lain tu pelanting. Itu hebat Azmin Ali, hebat membodek. Sebab tu dalam PKR habis nama-nama besar, saya kecil, terpelanting lah juga. Tetapi sebelum tu Chandra Muzaffar, tokoh besar, intelektual, tu boleh. Apa? Khalid Ibrahim, habis. Rahman Osman, bekas Timbalan Presiden, penaja, hati keadilan, orang kuat Johor, satu kampung dengan Muhyiddin Yassin, habis. Zaid Ibrahim, habis. Saifuddin Nasution, hampir habis. Nasib baik bersempat. Kau tidak habis lah Saifuddin tu. Dan lunya kan dia Azmin ni. Mustafa Kamil Ayub, dulu timbalan saya, bekas bersama seangkatan. Dia Saifuddin Nasution, Mustafa Kamil. Ni kelangkitnya saya cerita lebih sikit lah. Ini semua satu angkatan ni, satu sebaya ni dengan Azmin Ali ni. Saya muda sikit. Saya nampak saya okey ni. Saya muda, dia tua gitu saya. Saifuddin, Mustafa Kamil, Azmin. Ni seangkatan universiti tu. Mereka jauh lebih hebat daripada Azmin. Orang yang tahu dalam gerakan mahasiswa tahu Mustafa Kamil Ayub tu siapa? Itu Presiden Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Bukan salah-salah. Tak pelanting. Azmin Ali saja. Saifuddin Nasution cukup hebat di masa mahasiswa dalam pergerakan pemuda UMNO. Saifuddin itu setiausaha pemuda UMNO pada masa itu. Azmin tak ada tempat. Yang kata pemudaan pusat nasional, Gombak pun ada tempat. Tak ada. Masa dalam UMNO tak ada orang nak bagi muka. Mana nak bagi muka? Pukul 10 tutup pintu. Dia jenis elit. Mana nak ke kampung makan roti sana pukul 11, 12 malam. Tetapi semuanya itu terpelanting sebenarnya, terpinggir disebabkan permainan Azmin Ali. Hari ini dia bermain dengan bos baru dia. Sebab apa? Sebab Muhyiddin Yassin nanam tinggi. Sebab Muhyiddin Yassin boleh bagi dia pangkalan. Sebab Muhyiddin Yassin boleh tutup video supaya terus kabur. Sebab itu dia bodek Muhyiddin. Dulu tu Sri Anwar jenuh sampai kita gaduh lah. Sekejap tak sekejap lah. Sampai 10 tahun. Sebab cara permainan Dr. Mahathir. Masa Mahathir jadi Perdana Menteri, sudah ingat? 22 bulan. Macam mana punya bodek Dr. Mahathir. Sampai video daripada jelas jadi kabur Dr. Mahathir. Sebelum tu dalam liwat satu lah liwat wai. Dia paling hebat Mahathir. Dengan Azmin lebih video. Ni sekarang cerita apa ni? SD apa SD? Yang tu video jadi kabur. Daripada jelas jadi kabur. Bila orang bagi yang lebih jelas, senyap. Sebab dia punya bodek Mahathir pada masa itu cukup hebat. Hari ini dia bodek betul-betul Muhyiddin Yassin. Kita nak bagi ingat Muhyiddin Yassin, tengok rekod Azmin Ali betul-betul. Tengok gaya Muhyiddin berdiri tadi dengan
Media ni pun gigi pun goyang sikit. Azmin sebelah dia sekali ni dia bodek lah. Sampai masa dia kena siap. Kita faham sangat permainan. Tapi saudara yang saya kasih sekalian, itu pun saya tak heran. Dia nak main politik, dia nak bodek sana, dia nak bodek sini, dia nak bodek bos, dia dah jadi skema, dia buat macam-macam, dia lagakan orang, dia pinggirkan orang yang ada keterampilan, tapi kan gunakan wang, gunakan duit, kerah orang. Semua model sepanjang macam hari ni dia kerahkan ribu di bangunan Mitek. Tak apa, itu politik. Kita boleh biarkan, saya masih boleh maafkan. Tetapi yang saya tak boleh maafkan, dan kita semua reformis tidak boleh maafkan apabila dia khianat dan menjatuhkan kerajaan reformasi. Ini kita tak boleh. Kita tak boleh kompromi. Apa yang dilakukan itu, kalau dulu Kitol jatuh Empire Melaka, sekarang Kitol itu Azmin Ali. Dia khianat dan jatuhkan kerajaan reformasi. Ini kita tak boleh maafkan. Dan saya nak bagi tahu, semua permainan dia ni, PCR, keluar PCR, sekarang ni masuk bersatu. Saya pun sebenarnya dah tahu 4-5 hari. Lepas saya tahu dia masuk bersatu, lepas tu saya cepat-cepat buat program malam ni. Kita nak ulas terus malam ni juga. Saya tahu dah, tapi saya pun tak sangka. Tak sangka memang jadi betul. Kita ingat tak jadi. Takkanlah dia nak masuk bersatu. Ini timbalan Presiden PKR. Sikit negah kan? PKR parti besar, paling besar. Dia timbalan Presiden. Takkan dia nak masuk bersatu? Masuk bersatu jadi apa? Ahli. Presiden Muhyiddin. Timbalan Peja. Menteri Besar Perak, Profesor Jumaim, kawan Majlis Sarani mana. Untuk orang Perak tahulah. Menteri Besar paling katun sekarang ni, Menteri Besar Perak. Timbalan Azmin Ali masuk bersatu, duduk bawah Midin, okey, duduk bawah Peja. Tak ada tempat dalam bersatu. Tetapi sanggup buat keputusan hari ini masuk bersatu. Sebab apa saudara? Sebab dia sudah desperate. Dia sudah tak ada tempat. Dia percaturan dia sudah habis. Permainan dia sudah, dekatnya sudah habis dikeluarkan. Akhirnya dia buat keputusan pilihan terakhir. Untuk apa? Untuk akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Ini bab dia nak jadi Perdana Menteri ini saya tahu. Dia tak bagi tahu orang lain, dia bagi tahu saya. 31 ni saya datang ke Langkit, saya nak tanya dia. Minta datang ke Langkit minggu depan ke, minggu selepas ni ke, jawab kenyataan saya. Malam 31 Disember 2018. Malam tahun baru 2018. 31 Disember 2017. Malam tahun baru 1 Januari 2018. Dia panggil saya 4 mata. Masa tu dia Menteri Besar Selangor. Dia panggil saya makan mi mamak kat rumah kemudian Menteri Besar Selangor. 4 mata, 2 orang. Dia panggil saya. Dia kata, Zam, anda minta you tolong. Besar. Ini 1 Januari 2018. Ingat baik-baik. Sebelum PRU 14. PRU Mei 2018. Ini malam 1 Januari 2018. Dia begitu saya, dipanggil saya, dia kata, Zam, you tolong saya. You tolong saya umum I Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri ke-7. Ini bukan cerita ke-8 ni. Perdana Menteri ke-7 dia nak jadi. I ke-7, I dah bincang NGO apa semua ni. Saya dah jumpa tadi, I dah jumpa petang tadi. Sekarang nak minta you tolong. You umum besok. Saya pun kata okey lah. Sebab apa okey? Sebab daripada Mahathir, baiklah Azmin. Kalau tidak, Mahathir. Ingat sebelum tu. Ini sebelum PRU 14. Masa tu PH dah nak buat keputusan Mahathir. Saya kata daripada Mahathir baiklah Azmin. Anwar Ibrahim dalam jawab. Tak boleh langsung. Dia minta saya buat kenyataan selepas itu.
Buktinya apa? Kalau tanya sekarang mungkin tidak mengaku, tapi bukti ada. Saya buat kenyataan, dan kenyataan itu satu Malaysia dengan kenyataan saya bagi kepada pemuda muda Azmin Perdana Menteri timbalan mukus. Itu kenyataan saya. Ada lagi bukti. Apa dia? Sehari selepas saya buat kenyataan, Zuraida buat kenyataan. Zuraida, ada maksud? Buat kenyataan, sokong kenyataan saya. Kalau Zuraida sokong, maknanya betul lah. Nah, itu orang kuatnya sampai sekarang Zuraida kan dia. Itu buktinya. Makna dia apa? Maknanya Azmin nih, dia buat kerja ni semua untuk cita-cita dia menjadi Perdana Menteri. Hari ini dia bodek Muhyiddin sebab Muhyiddin Perdana Menteri, boleh bagi ruang dia untuk jadi Perdana Menteri. Akhirnya, matlamat akhirnya, kononnya kita bersatu untuk Malaysia. Hari ini kita berjuang akhirnya untuk kerihatin rakyat. Saya sangat mahu selamatkan negara. Kita bersama-sama berhimpun petang ini untuk selamatkan negara. Itu semua bohong. Yang sebenarnya cita-cita dan matlamat beliau tidak untuk menjadi Perdana Menteri at all cost. Sebab itu dia boleh tumbangkan kerajaan informasi, dia boleh tinggalkan PKR, dia pernah jadi timbalan Presiden PKR, dia tak buat kerja untuk PKR, dia buat kerja untuk diri sendiri. Sebab tu baru ni, dia boleh cakap, beliau orang saman 10 juta, PKR saman 10 juta, dia boleh kata ini PKR parti rosak. Ini Azmin Ali, betul? Dia boleh kata PKR parti rosak, irrelevant. Padahal dia naik dengan PKR, dan dia bukan orang biasa sampai jadi timbalan Presiden PKR. Kalau PKR itu rosak, kerjasama. Kerjasama, dia timbalan Presiden. Kerja timbalan Presiden yang paling utama ialah bina parti, melatih ahli-ahli parti, mencari bakat-bakat baru dalam parti, bina nilai parti. Itu kerja timbalan Presiden, bukan kerja Presiden. Presiden kerja dia apa? Untuk bina dasar-dasar luar, untuk berdepan dengan perkara-perkara luar, untuk bina image dan persepsi luar, lebih keluar, menjaga dalam. Itu kerja timbalan Presiden. Dia kata PKR parti rosak sebab apa? Sebab dia timbalan Presiden. Dia jadi timbalan Presiden, dia bukan buat kerja untuk parti, dia buat kerja untuk diri dia sendiri. Sebab itu yang hadir petang ini, yang bersama dia, semuanya adalah orang yang punya hubungan kroni-kroninya, yang pernah mendapat hapuan, yang pernah mendapat untung, ada kaitan dengannya, ya. Ini semuanya yang bersama. Karena apa? Semuanya bekerja bukan untuk parti, bukan untuk perjuangan, bekerja untuk Azmin Ali. Ini rosak. Ini merosakkan perjuangan. Ini elemen jelas yang merosakkan perjuangan reformasi. Sebab itu kita tentang. Sebab itu kita tentang Azmin habis-habisan, bukan soal peribadi. Ada orang cakap ni pasal video jelas, video kamu. Ya, memang saya tak berguna setuju. Memang saya jumpa dia pun, saya tanya ni you ke dalam? Memang tak mampu lah. Jadi kalau tak betul, you sama lah Haziq. Haziq ni dah cakap, you nak so I defend you sama ni Haziq. Ada tak sama? Tapi tak apa. Bagi saya boleh ketepikan. Ni sekarang ni SD ni, SD baru ni. Kononnya Datuk Seri Anwar pula. Sekarang keluar pula yang buat report ni, dia buat pula report, yang buat SD ni, dia buat report, kata dia dibayar oleh seorang NGO ni, Ramis Rao untuk buat SD. Satu hal lah. Tetapi dalam laporan polis dia sebut nama Azmin Ali. Dia sebut nama Azmin Ali. Betul? Orang lagi kena tahu. Dia sebut nama Azmin. Sekarang kita nak bagi tahu Azmin, dia jangan diam. Dia tak boleh diam. Ini report polis. Nama dia ada dalam report polis. Dia tak sama. Tapi garanti dia tak sama. Yang Haziq pun dia tak sama. Yang ini dia tak sama. Dia tak sama. Padahal ini undang-undang. Ini dakwaan. Dalam kes Haziq terbuka. Tampilkan video. Tak sama. Dalam kes SD ini, laporan polis dibuat, nama Azmin Ali ada. Azmin daripada dia melalak petang ni,
dia kena buat kerja paling basic untuk pertahankan maruah dia, untuk saman orang yang buat laporan polis itu, yang menyebut dengan jelas bahawa Azmin Ali juga terlibat dalam satu konspirasi untuk cuba menjatuhkan Susiano melalui SD yang bagus. Kita jawab Azmin Ali untuk sama. Ini perkara basic. Tetapi saudara, yang lebih penting itu saya bilang kita pikirkan dulu. Yang lebih penting seperti yang saya sebutkan tadi, dia menjadi ejen bagi merosakkan dan menjatuhkan kerajaan reformasi. Ini kita tak boleh benarkan. Kita tak boleh biarkan. Kalau Kitol itu diingat zaman berzaman dan dikenang dan dijadikan sejarah sebagai satu episod pengkhianatan yang besar, pengkhianatan Azmin Ali ini juga mesti dikenang zaman berzaman, kerana ini bukan pengkhianatan biasa. Ini pengkhianatan yang menjatuhkan sebuah kerajaan reformasi. Ini yang mesti kita tekankan. Di Gombak tadi anak muda tadi, ini yang mesti ditekankan. Kita tak boleh biarkan pengkhianatan yang menjatuhkan sebuah kerajaan yang berdiri di atas semangat perjuangan reform. Tak boleh. Ini kita sekarang dalam apa ni, dalam ma'al hijrah. Kita hayati hijrah itu. Hijrah itu adalah satu penghijrahan untuk melakukan perubahan. Ini perubahan semua selesai. Memamerkan sifat-sifat keberanian anak-anak muda, Sayyidina Abu Bakar, wanita Asma Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Asma Abu Bakar. Contoh teladan anak muda yang hebat, contoh wanita hebat. Ini elemen-elemen perubahan dan reform yang ditampilkan, dan ini menjadi asas kepada perjuangan, asas meletakkan kalender Islam itu. Tak ada agama selain Islam yang meletakkan asas kalender itu berasaskan kepada perjuangan reform, kepada perjuangan perubahan. Dan Azmin ini, saudara, bermula dia diangkat menjadi pemimpin, dapat kuasa, diganakkan kuasa reformasi ini. Dan ini kita tidak boleh benarkan. Sebab itu saya malam ini saya jelas, saya mau bagi tahu saudara, kita gerak 98, kita keras. We take a very firm and strong views. Ada kawan tak setuju dengan saudara Husnal, saudara Mazlan tadi, saya pun takut juga. Dia boleh sentuh pula menteri besar, sentuh pula cabang PKR. Kita bersama, tetapi kita mengambil sikap yang lebih keras. Sebab kita tak boleh kompromi dengan reform. Minggu depan saya di Langkawi. Langkawi ahli parlimen satu di Malang lah. Kita reform, kita berjuang, dapat kuasa untuk lakukan reformasi. Itu perjuangan kita. Akhirnya itu reform seperti yang dilakukan dalam Majizrah dan Hijrah ini. Asasnya perubahan, asasnya reform. Perintah surah Hud kepada Nabi Syuaib itu untuk melakukan pembaikan. Reform itu matlamatnya, melakukan perubahan. Itu matlamatnya. Kita berjuang untuk dapatkan kuasa, untuk lakukan reform. Yang Langkawi ini, dia terbalik. Dia gunakan reform untuk dapat kuasa. Ini dua benda terbalik ni. Kita berjuang, guna kuasa, cari, berlawan, ya, menang, kalah. Bila menang, terdapat kuasa. Untuk apa kuasa? Untuk lakukan reform. Sebab apa? Ini tuntutan agama. Daripada surah Hud, daripada perjalanan Rasulullah SAW dalam hijrah ini, dalam setiap perjuangan, semuanya untuk akhirnya melakukan reform. Itu akhir, matlamat akhirnya, lakukan pembaikan dan reform. Islah mastata'tu. Itu matlamatnya. Mahathir, dia terbalik. Dia guna reform, konon sebagai reformis, lawan kelokrasi dalam macam lah. Bila dapat kuasa, dia bunuh reform. Ini kita tak boleh benarkan Tuhan. Sebab itu Gombak minggu ini, minggu depan Langkawi.
Minggu lagi satu, Bandar Tun Razak balik Kuala Lumpur. Itu pun satu juga balik parlimen sama dengan ahli parlimen Gombak masuk bersatu. Ini gerak 98, kita keras, kita mengambil sikap keras, no kompromi. Ada kawan tak apa setuju, ada kawan setuju. Tanya hero-hero belakang ni setuju pula, semua keras mana? Lagi keras daripada saya apa dah. Tetapi memang kita kena ambil sikap itu, kerana kita berjuang. Kita mau reform ini tidak boleh digagalkan lagi. Azmin Ali tak boleh kita benarkan. Bukan sekadar round di Gombak ni dengan prihatin rakyatnya dan sebagainya. Kita mesti bekerja keras, terangkan kepada penyokong-penyokong di sini, bekas PKR, yang dalam PKR, pimpinan, luar pimpinan, pengundi-pengundi Gombak, mereka mesti dipahamkan bahawa Azmin Ali ini bukan pengkhianatan biasa, pengkhianatan luar biasa yang merosakkan, yang menjatuhkan sebuah kerajaan reform. Yang ini kita tidak boleh benarkan, dan ini kita kena lawan habis-habisan. Yang ini kita mesti kisahkan untuk dikenang zaman berzaman. Ini kerja gerak semua. Sebab itu saya cukup rasa bertuah. Ada orang macam Haji Kamarudin, Abang Din, yang sanggup jadi ketua gerak di Gombak. Saudara Husnal, Mazlan yang bersama, Pak Abu Sari Sungit. Ini tokoh reform. Perjuangannya melawan reform luar biasa. Dalam Kemunting, puluh ada kok buku lewat. Konsisten lawan reform. Dan ini ada sebuah buku, keluar buku. Ini yang terbaru nih, Abu Urwah, legenda tanpa sorotan. Ini cerita Pak Abu. Setiap orang yang punya jiwa reformis, mau benar-benar paham tentang perjuangan reformasi, wajib baca. Bagi pendukung-pendukung gerak, saya wajib, ini bacaan wajib. Sebab dia lalui, ini perjalanan. Dan perjalanan ini penting untuk kita faham, saudara. Sebab saudara tengok, mereka bergerak sekarang, bermula daripada hari ini, lebih jelas. Dulu tak ada parti, Jembalang lah, tak ada tuan. Hari ini, LOC ada parti. Hari ini dia masuk bersatu. Tetapi saudara tengok, gerakannya, cara pelancarannya, cara dia masuk partinya, ini semuanya merupakan perancangan dan rencana yang menggunakan wang yang banyak. Ya, mereka akan terus lakukan perkara-perkara yang pernah dia buat dulu untuk cuba menggarap sebanyak mungkin. Sebab itu kita kena bagi orang faham. Kita kena bagi orang faham betul-betul apa dia reform, apa dia perjalanan reform. Tokoh-tokoh seperti Pak Abu Sari Sungit ini mesti kita dengar betul-betul. Saya 2-3 kali sampai 2-3 kali sampai Gombak, 2 kali dia ada. Ini baru betul tokoh reformis. Wakil rakyat yang berhormat, tapi boleh ruangkan masa. Kita NGO biasa datang pun dia hadir. Ini penting. Sebab tak lama semangat itu hilang. Dan kita melawan kerajaan yang tak pegang pada reform. Tak ada reformnya. Ini Azmin timbalan Presiden PKR, konon dulu parti reform, menjegat reformasi parti petang siang malam. Jibu yang tadi bersama dengan mereka, ya, kok dulunya bersama kita. Lawan reformis apa? Kamu masuk parti apa? Kamu masuk parti bersatu. Baru saja ini sehari 2 ni, duk bagi surat sokongan. Bersatu pula tu. Dan satu, betul? Timbalan menteri bersatu. Dia bapa bagi surat kepada kawan bapa. Dia timbalan menteri pertahanan. Seorang bapa bagi surat sokong anak. Bagi surat kepada bos dia menteri pertahanan. Kawan bapa dia bapa bagi surat kepada kawan bapa untuk tolong anak bapa. Masuk dalam GLC yang kawan dia punya, bos menteri, bos dia buat surat, bapa buat surat support anak, bagi surat kepada kawan bapa. Ini perangai.
Nah, bukannya kepada bapak lah. Ini perangai. Ini perangai kronisme, nepotisme. Ini parti yang admin masuk. Yang petang tadi masuk ke satu, ini parti upon. Apa perjuangannya? Reform apa? Tak ada segan silu. Kronisme berlaku terus. Perdana Menteri yang hari ini diangkat-angkat ini Perdana Menteri yang kita dah tenung, kita tele. Kita ramai-ramai bulan-bulan kita cari, macam-macam lah cakap. Dia kalau tak membudik ramai apa? Saya tengok terkejut Muhyiddin tadi atas petang lah. Terangkat sampai tak pingsan tu. Dia punya bodek ni. Ini yang kita tenung berbulan-bulan ditenung. Ini yang kita tinjau. Akhirnya inilah Perdana Menteri pemimpin yang cukup prihatin, yang boleh mengangkat martabat bangsa negara. Kepala otak ada. Inilah Perdana Menteri yang sebelum jadi Perdana Menteri yang jelas rasuah orang untuk jadi Perdana Menteri. Inilah dia. Audio Muhyiddin dalam mesyuarat bersatu yang dikeluarkan oleh orang bersatu, yang dengan jelas menyebut kita kena beli orang UMNO, kita kena bagi GLC, kita kena bagi jawatan. Habis jawatan menteri, habis jawatan timbalan menteri, tak cukup lagi, kita bagi GLC. UMNO ni kita bagi, okey lah. Ini bukan saya cakap, Muhyiddin, audio Muhyiddin. Dia cakap dalam suara ada audio, keluar audio. Okay. Lepas itu dia jadi Perdana Menteri, dia buat. Berapa banyak agensi dia bagi ni? Semua pimpin-pimpin UMNO. Maknanya audio dia, suara dia, kata dia nak buat, jadi Perdana Menteri, dia buat betul-betul. Buat apa? Buat rasuah. Guna kejawatan, bagi rasuah, bagi jawatan menteri, bagi jawatan timbalan menteri, bagi GLC untuk terus jadi Perdana Menteri. Itu pun tak kuat mana hal. Kejap 113, kejap 111. Dulu ada kat 113, baru ni 111. Dah kurang 112. Tak kuat mana, itu dah cukup habuan dia bagi. Maknanya rasuah. Tak ada integriti. Dan orang ini diangkat oleh Azmi yang dulu datang dari parti reform seperti PKR. Mana maruah kamu? Bertahun kamu bersama dengan mereka ini. Kita berjuang lawan koruptor, berjuang lawan orang rasuah, berjuang lawan kronisme, nepotisme, mengangkat merakyat, martabat rakyat. Hari ini kamu menjilat dan sanggup untuk tunduk kepada orang yang jelas melakukan rasuah. Muhyiddin bukan reformis. Tak ada dalam sejarah beliau sejak Datuk Besar Johor pas jadi menteri yang dia lakukan reformasi. Mana? Apa reformasi Muhyiddin? Apa reformasi Muhyiddin? Oh, kononnya pasal 1MDB. 1MDB dia kena pecat sekarang. Dia kena pecat, baru dia lawan Najib. Kalau dia tak kena pecat, sekarang ingat dia lawan? Belum tentu. Saya betul. Saya tak pecat, saya letak jawatan. Sebelum pecat, saya berhenti, saya lawan. Saya pilih untuk berhenti. Muhyiddin dia tak pilih untuk berhenti. Dia kena pecat, baru lawan. Kalau tak pecat, belum tentu lawan. Itu dalam standard kita, standard reformis gerak, bukan reformis. Tak ada reformis. Yang ini kamu kan? Oh, konon COVID-19 dia buat kerja betul. Dia hebat. Dia buat hebat apa? Hebat apa? Bagi habuan, bagi peruntukan itu biasa. Semua orang buat. Kalau tak cukup pun, kalau betul-betul hebat, dia lawan mereka yang cuba rasuah, lakukan rasuah masa COVID. Ada kes rasuah masa COVID. Ada kes rasuah masa COVID. Ada kes membabitkan menteri masa COVID. Ada kes yang membabitkan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang orang pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri yang tampilkan bukti yang menyebut tentang macam mana procurement yang dilakukan melalui pejabat Menteri Kesihatan itu sendiri yang membabitkan procurement. Apa ni? Procurement bahasa Malaysia apa? Perolehan lebih 20 juta besar. Zaman Muhyiddin, zaman COVID ini, keluar ada siasatan SPNM, ada tangkapan telah dibuat. Tangkapan di luar, tangkapan telah dibuat, dapat kerja.
Ini bukan pengkhianatan biasa yang tadi pengkhianatan politik. Ini pengkhianatan negara, ekonomi, kesehatan, keselamatan, kesehatan yang membabitkan puluhan juta. Masa zaman krisis ia berlaku, dan Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Perdana Menteri membiarkan perkara itu berlalu sehingga hari ini tidak ada pendakwaan. There is no charge di mana-mana mahkamah dalam Islam. Reformis apa? Perdana Menteri hebat apa? Tak hebat. Mereka bukan reformis. Mereka bukan berjuang untuk melakukan perubahan dan reformasi. Sebab itu saudara, saya dengan kawan dalam gerak, kita terus bergerak bersama-sama dengan parti dan setiap parti yang bersama-sama dalam agenda reform. Ini tumpuan kita, ini fokus kita, dan musuh kita jelas sekarang. Musuh kita nyata sekarang. Ini mereka gunakan kataan bersatu, gunakan nama bersatu, gunakan tema bersatu. Bersatu itu baik, tema itu baik, tetapi niat dan matlamat dan cara mereka itu jahat, dengan niat jahat untuk merosakkan reform, merosakkan reformasi. Ini kita kena tentang bersama-sama. Batu saudara saya sekalian, ini yang kita tunggu. Saya besok saya akan mengumpulkan semua pimpinan gerak seluruh cabang di Selangor. Kita mau tunggu Selangor lebih sikit, mulai daripada bulan September ini. Tadi 1-2 dah nampak ada laporan-laporan yang kita tengok, ada suara-suara yang sedikit mengganggu kita. Kita bimbang agenda reform di Selangor ini juga digagalkan dengan langkah-langkah seperti Sheraton sekali lagi. Itu kebimbangan kita. Kita punya alasan untuk bimbang. Saya mendapat feedback daripada rakan-rakan. Saya bukan bergerak untuk kepentingan saya. Saya bukan bergerak berdasarkan pada nadi saya. Saya bergerak pada nadi. Saya di sini saudara kerana ada Kamarudin Harun, kerana ada Husna, kerana ada Saudara Maslah, kerana ada ini Sulaiman dan saudara Kino dan semua, Dolah ketua wilayah, dan tentu adalah YB Pak Abu. Sebab itu saya beri. Sebab apa? Sebab saudara lah di akad umbi yang memberikan input dan rangsangan dan hala tuju bagi kita untuk terus. Sekarang kita dapat laporan, bukan saya digombak seluruh Selangor ada kebimbangan itu. Sebab itu saya malam ini saya nak bagi tahu gerak 98 mulai daripada besok saya kumpulkan semua. Mula September kita akan tumpu Selangor, kita akan pastikan sisa-sisa kartel, sisa-sisa Azmin ini kita lenyapkan habis-habisan. No kompromi. No kompromi. You can play with others but not us. Saudara boleh main politik dengan orang lain, tapi dengan bukan dengan kita. You want to fight, you fight betul-betul. Saudara orang besar, ada kawan kita yang dah ada jawatan, lawan betul-betul. Dalam politik kita sokong Anwar, tak cukup. Sokong Anwar, lawan musuh Anwar. Kalau cakap sokong Anwar, saya sokong Anwar, tapi musuh Anwar lalu depan, kita kenyit mata. Itu tak betul. Tak betul. Ataupun sentuh juga, sentuh, sokong Anwar, lawan Anwar lalu, sentuh juga, tapi jentik tak cukup. Tak betul tu. Dalam politik tak betul. Saudara tengok sekarang Amerika Syarikat, Barack Obama punya baik memang kerana kononnya dia yang paling pemimpin yang cool, very cool. Tetapi you tengok dia pedal Trump, pedal betul. Itu politik. When you enter politik, bila saudara buat komitmen politik, saudara sokong pemimpin yang saudara percaya boleh bawa perubahan, tapi dalam masa yang sama saudara kena lawan musuh pemimpin saudara. Jangan jentik-jentik, pukul betul-betul. This is not ordinary battle. Ini bukan PRU yang akan datang, ini bukan PRU main-main. Ini masa depan kita, jatuh bangun kita sebagai sebuah negara. Kita kena letakkan perjuangan itu betul-betul pukul,
betul-betul tunggu, jangan jentik. Kalau jentik, baik jadi jentik-jentik. We are fighters. PKR parti pejuang, bukan parti bangun nama pejuang, kan? Itu bukan parti pejuang, itu parti musuh pejuang. Semua pejuang dia kenal kan? Saya tahu lah, saya kenal. Masa Mahathir berhenti lah saya masuk jail. Orang ini dia kata kita lawan rasuah, kita takkan percaya, kita lawan kleptokrat. Ya, kita pun lawan kleptokrat. Kita lawan kleptokrat sebab kita benci kleptokrat. Mahathir lawan kleptokrat. Ini patut saya cerita kat Langkawi, tapi sikit gombak sikit. Bagi gazet sikit. Biar orang Langkawi minggu depan kita tunggu. Mahathir lawan kleptokrat bukan sebab dia benci kleptokrat, sebab dia sayang anak dia lebih. Sebab tu dia lawan kleptokrat. Sebab Najib tak bagi tempat dekat Mukhlis, sebab tu dia balon. Kalau Mukhlis dapat tempat, selalu ingat dia tak pandai. Itu biasa. Kita lawan kleptokrat bukan masalah kita. Kita lawan kleptokrat bukan masalah anak kita. Anwar lawan dia kleptokrat bukan masalah dengan Nurisa. Ada masalah dengan anak dia. Jahat kleptokrat ni, sapu duit rakyat kita lawan. Mahathir lawan sebab Najib tak bagi muka dekat anak dia. Sebab tu dia lawan. Itu biasa. Itu biasa ni. Sebab itu kita kena faham betul-betul lah. Kita lawan kleptokrat, kita lakukan reform kerana kita benar-benar yakin bahawa ini satu perjuangan yang betul, dan kita kena lawan betul-betul. Kita kena jadi pejuang, bukan musuh pejuang. Bukan musuh pada, bukan anti pejuang, bukan kawan pada anti pejuang. Saya dulu dia masukkan, hari ini cerita pasal rasuah, ini cerita tadi pasal rasuah sana. Saya masuk jail kerana bongkar dokumen rasuah, dokumen Menteri Mahathir, dokumen Ketua Menteri Mahathir, Rafidah Aziz, Rahim Tamizi. Saya sebut, beri apa? Sebab saya masuk. Sebab apa? Sebab mereka dah disiasat, ada pendakwaan, ada charge sheet, ada kertas pertuduhan oleh peguam negara pada masa itu untuk tuduh dan dakwa Rafidah Aziz, untuk tuduh dan dakwa Rahim Tamizi. Tetapi tak ada pertuduhan, tak ada pendakwaan. Sebab apa? Sama konsep dengan sekarang. Apa dia? Sebab dia orang aku, dia parti aku, dia menteri aku. Sebab itu lepas saya dapat report, saya dapat laporan, saya dapat dokumen. Kawan-kawan dalam peguam negara banyaklah kerajaan yang tak setuju bagi dokumen mereka. Kita keluarkan dokumen OSA job rahsia. Saya masuk dalam 2 tahun. Dia masukkan Mahathir. Hari ini dia nak cakap dia berjuang. Hari ini dia kata dia parti berjuang. Tak betul. Buat pula kenyataan. Ni 1-2 hari itu buat kenyataan. Oh, tak ada orang boleh pimpin Malaysia. Tak ada orang boleh daulatkan Malaysia. Tak ada orang boleh masuk Anwar Ibrahim. Apa maknanya? Apa maknanya? Kita tuntut penjelasan. Kita gerak 98 dan semua reformis, dan kita minta semua parti-parti yang berasaskan pada reformasi untuk tuntut penjelasan Mahathir mengapa Anwar tak boleh, tak layak jadi Perdana Menteri. Kita kena tuntut penjelasan kita. Kita jangan diam. Berapa kali kita nak kenal dengan Mahathir? Dulu tegang-tegang depan mata kita dia buat kongres maruah lagi. Tegang-tegang tipu kita. Lepas dia belasah UMNO, lepas dia belasah PAS, lepas itu dia boleh angkat tangan UMNO, angkat tangan PAS, buat kongres maruah lagi. Tegang-tegang kita biarkan. Saya dan kawan-kawan pada masa itu ada yang pegang pula kedah terang. Orang tak ingat, tak heran kayak gitu. Kita dapat itu, tak boleh. Ini jelas penipuan. Ini jelas anti kepada proses reform. We have to be firm dengan reform. Biarkan sampai Sheraton tergolek ganggang. Sekarang buat lagi. Dia buat lagi perang, dan kita biarkan lagi. Tak boleh. We have to stand firm. Kalau saya boleh kumpul orang selama ini di Kelangkit, di tempat Azmin, orang-orang kanan dia, orang rapat dengan dia, kita masih boleh berdiri dan berjuang untuk melakukan reform. Mengapa kita takut saudara untuk bangkit dan terus berjuang melakukan reform? Tak boleh. Walaupun terhadap kawan kita sendiri, walaupun dan penjelasan kenyataan Dr. Mahathir itu memang kita tuntut penjelasan. Dia tak boleh kita biarkan macam tu. Dia merosakkan imej kita. Ini strategi dia. Saya dah sebut berapa lama. Dari dulu dah saya sebut. Masa dia letak Syafiq Abdal jadi Perdana Menteri, masa tu saya dah kata ini semua strategi untuk jatuhkan marwah, martabat. Sebab apa? Sebab dia anti reform.
Dan dia nampak Anwar yang dekat menjadi Perdana Menteri. Kalau Anwar menjadi Perdana Menteri, reform akan berlaku. Apa reform yang paling besar? Reform anjakan daripada politik perkauman kepada politik berasas kepada prinsip. Lawan rasuah, lawan kronisme, lawan nepotisme. Ini yang Anwar buat. Anwar pertahankan. Ya, ditekan macam-macam, disogok dengan habuan, dijemput duduk dalam kabinet, jemput jadi timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri dia tak ibu. Tak bagi Anwar Perdana Menteri, Anwar Perdana Menteri. Habis lah. Tanya tu, dia bagi semua. Bina apa? Timbalan ambil. Bina apa? Ambil semua. Tapi jangan Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar akan melakukan reform. Reform yang paling besar apa saudara? Reform paling besar ialah menganjakkan paradigma politik Malaysia yang berasaskan kaum berpuluh tahun sejak merdeka dan meminggirkan persoalan besar rasuah, kronisme dan nepotisme ini adalah penggunaan kuasa ini kepada kaum. Anwar pemimpin Melayu pertama dalam negara semenjak merdeka punya keupayaan membina sebuah multiracial party, sebuah parti berbilang kaum dan berjaya. Ini Mahathir tak boleh terima. Ini sebenarnya pemimpin Melayu lain ada. On Jaafar pernah tubuh pemimpin Melayu, pernah tubuh parti berbilang kaum, parti negara. Tak jalan. Syed Hussein Alatas, profesor, orang besar, tubuh gerakan tu dulu presiden pertama Melayu, Profesor Syed Hussein Alatas. Tak berbilang kau, tak berjaya. Tapi Anwar menubuhkan Parti Keadilan Nasional dan Parti Keadilan Rakyat. Dia bina dan mampu mencipta sejarah sebagai sebuah parti berbilang kaum pertama dapat menguasai parlimen dan menang paling besar. Ini anjakan reformasi yang paling besar, saudara. Dan ini yang Mahathir tak boleh terima. Mahathir tak boleh terima yang sebab dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat, Anwar boleh buat. Ini dia tak boleh terima. Yang lain semua dia, apa yang dia kisah? Perdana Menteri dia dah jadi Perdana Menteri. Yang dia kisah saya Anwar apa? Buat sekali, jadi 2 kali jadi. Ini nak masuk 3 kali ni, Pak. Nak kira kaya duit, anak ada beranak lagi, banyak kaya lagi duit. Banyak. Hanya masalah itu. Masalah dia, Anwar akan bina, anjak paradigma dan membina legasi dan menganjakkan membina sejarah baru Malaysia yang dia sendiri tak boleh buat, dan akan padamkan politik perkauman yang dia buat berpuluh-puluh tahun. Ini dia. Ini kita kena faham betul-betul. Dan ya, tentunya kita merasa cukup marah dan kecewa apabila orang kanan ahli Parlimen Gombak, anak kelangkit ini yang kita angkat duduk sampai menjadi timbalan kepada Anwar Ibrahim. Khianat, bukan sekarang khianat kepada ahli Gombak, Parlimen Gombak, bukan sekarang khianat kepada parti kerajaan reformasi, tetapi pada perjuangan untuk kita menganjakkan negara menjadi sebuah negara yang benar-benar berasaskan perubahan dan reform. Ini kita tak boleh benarkan. Sebab itu Gerak 98 ajak semua reformis bersama-sama. Mulai sekarang kita kena berjuang habis-habis. Mulai sekarang kita kena bersifat keras. Mulai sekarang no kompromi. Mulai sekarang kita tak boleh bagi sedikit pun ruang kepada mana-mana ejen, termasuk di kalangan kawan-kawan kita yang cuba untuk menggagap dan merosakkan reformasi. Sebab itu kita di Kelangkit hari ini, saya terasa cukup bangga, semangat yang melihat ramai yang hadir, dan alhamdulillah apa yang dipertunjukkan di Kelangkit hari ini, di Tun Hulu Gelang, bagi rakyat dia pun hadir, orang lama semua hadir, ramai yang hadir pada malam ini. Ini merupakan petanda buruk bagi Azmin Ali dan petanda paling baik bagi perjuangan reformasi, insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.